Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu akan terangkan bagaimana kita nak menentukan formula kimia dan bagaimana kita nak menentukan cas bagi atom. Okey, yang pertama, seterusnya kita nak tahu cara bagaimana kita nak mengingat cas daripada jadual berkala. Okey. Iaitu dalam jadual berkala kan ada kumpulan-kumpulan. Iaitu kumpulan 1. Kumpulan 1 dia membawa cas positif 1. Positif. Untuk kumpulan 2 adalah membawa cas positif 2. Jadi positif 2. Untuk kumpulan 3 ataupun kumpulan 13 yang membawa cas positif 3. Untuk kumpulan 17 dia membawa cas negatif. Negatif 1. 1 nak tulis boleh. Tulis pun boleh. Selalunya kita tak tulis negatif 1. Kita tulis negatif dia. Untuk kumpulan 16 dia membawa cas negatif 2. Dan kumpulan 15 membawa cas negatif 3. Contohnya kita ada hidrogen. Selalu kita jumpa hidrogen kan. Jadi hidrogen adalah cas dia positif. Kalau natrium positif. Magnesium, kita tahu dia kumpulan 2. Jadi dia adalah magnesium 2 positif. Kalau nak tulis cas kat ni, dia 2 dulu baru positif. Aluminium. Aluminium kumpulan ke-13. Jadi dia adalah aluminium positif 3. Klorin. Klorin adalah kumpulan 17. Jadi dia adalah klorin negatif. Oksigen. Oksigen adalah kumpulan 16. Jadi dia adalah oksigen 2 minus. Lepas tu nitrogen. Nitrogen adalah kumpulan 15. Dia membawa cas negatif 3. 3 negatif. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita nak mengingat cas daripada jadual berkala. Jadi daripada kumpulan kita boleh tentukan dia adalah membawa cas apa. Selain itu juga, selain daripada kumpulan daripada jadual berkala, dia ada juga cantuman antara atom-atom. Contohnya adalah amonium. Amonium dia adalah NH3 positif. Yang ni awak kena ingat. Lepas tu karbonat. Karbonat adalah CO3 2 negatif. Hidroksida iaitu OH negatif. Yang ini yang cikgu tulis ni adalah yang selalu kita jumpa dalam persamaan kimia. Lepas tu nitrat. Nitrat adalah NO3 negatif. Kalau nitrit, nitrit pula adalah NO2 negatif. Fosfat adalah PO4 3 negatif. Sulfat SO4
negatif. Okay. Sulfit SO3. Okay. Sulfit adalah SO3 2 negatif. Okay. Ini adalah yang awak kena ingat. Selalu kita jumpa dalam persamaan kimia. Jadi cikgu harap yang ni awak kena ingat. Okey. Okey, kita tentukan pula formula kimia. Bagaimana nak menentukan formula kimia? Okay. Formula kimia. Kita tahu tadi kita dah belajar charge. Jadi kita buat formula kimia iaitu antara zinc. Kita balaskan dengan klorin. Macam mana kita nak tentukan formula dia? Yang pertama, kita kena tahu dulu dia punya charge. Kita tahu zinc. Zinc daripada kumpulan 2. Jadi dia membawa charge tu positif. Klorin daripada kumpulan 7. Jadi dia membawa charge negatif 1. Lepas tu, kita kena darabkan silang dia punya charge. Iaitu klorin tadi kita tahu dari charge 1. Zinc ada charge 2. Lepas tu kita darabkan silang. Kita darabkan silang. Jadinya sekarang ni kita dah darabkan silang dia. Zinc darab 1 dapat zinc 1 kan. Jadi nanti dapatlah. Kita dah darabkan silang dia. Zinc darab 1 dapat zinc 1. 1 tak payah ditulis. Klorin darab dengan 2 dapatlah klorin 2. Jadi ini adalah formula kimia dia iaitu zinc klorida. Boleh? Contoh lain pula. Kalau kita ada natrium. Natrium. Lepas tu kita nak balas dengan oksigen. Dengan oksigen. Sekarang kita tentukan dulu dia punya charge. Natrium daripada kumpulan 1. Jadi dia positif 1. Oksigen daripada kumpulan 16. Dia adalah negatif 2. Jadi kita turunkan charge dia. 1. Jadi charge dia adalah oksigen 2. Lepas tu kita darabkan silang. Jadi kita dapat natrium darab dengan 2 dapatlah natrium 2. Oksigen darab dengan 1 dapatlah oksigen 1. 1 tak payah tulis. Jadi dapatlah Na2O. Ini adalah formula kimia. Contoh seterusnya. Contoh yang ketiga pula. Contoh yang ketiga. Iaitu kita ambil pula contoh dia. Kita tukar pen. Contohnya adalah magnesium. Campur dengan oksigen. Magnesium oksida. Macam mana kita tentukan magnesium oksida? Pertama, tentukan charge dia. Magnesium. Magnesium adalah charge dia 2 positif. Oksigen adalah 2 minus. Jadi langkah seterusnya kita turunkan charge. Dia bawa 2 charge. Yang ni dia bawa 2 charge. Lepas tu kita darabkan silang. Darabkan silang. Kita dapat magnesium.
Okey, 2. Okey, oksigen 2. Okey, diingatkan kat sini apabila casnya sama, bukan casnya apa, nombor cas dia sama, okey, secara automatiknya nombor bawah ni tak perlu ditulis. Okey, jadi dia akan jadi magnesium oksida. Okey. Tak kisahlah nombor cas ni 3, 1, 1. Okey, kita tak payah nak tulis bawah dia. Okey, ingat kalau nombor cas dia sama, okey, jadi secara automatik dia tak payah ada nombor di bawahnya. Sebab kalau kita buat macam ni, kita bahagikan kepada nombor yang kecil, 2, dia akan jadi 1 kan. 1 tak payah nak tulis. Okey Ingat, kalau nombor cas dia sama, secara automatik dia tidak perlu ditulis. Contoh dia. Okey, contoh dia. Okey, yang keempat kita tulis. Natrium dengan klorin. Okey, tengok Natrium dengan klorin. Okey, natrium kita tahu dia membawa cas positif. Klorin membawa cas negatif. Sebab dia satu-satu. Kita secara automatik kita tahu dah. Kalau cas dia sama, tak payah nak tulis. Jadi, tak payah nak tulis nombor bawah dia. Jadi, dia adalah natrium klorida. Okey. Sampai situ saja untuk hari ini. Bagaimana kita nak ingat cas dan juga bagaimana kita nak tentukan formula kimia. Jumpa lagi. Bye.